Telegram Bengkel Menjawab Soalan SPM 2021. Para pelajar juga dijemput untuk melayari Facebook Yayasan Impak di carian Facebook Yayasan Inisiatif Membangun Pendidikan dan Amal Kebajikan serta Facebook KTC di dalam carian Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics. Okey, untuk makluman, sesi live ini juga dirakam secara langsung di platform YouTube dan Facebook Yayasan Impak serta Facebook KTC. Okey, baiklah. Untuk hari ini, korang akan bersama saya, Nona dengan Binti Rosli. Dan saya, Muhammad Rahman bin Zul. Okey, sebagai monitor program korang pada hari ini. So, pada 5 Disember. Yes. Okey, sebelum memulakan sesi secara langsung ini, para pelajar dikehendaki isi link kehadiran di chat box ataupun di ruang komen. So, korang kena alert, okey? Yang baru masuk tu, korang boleh isi dulu link kehadiran kat chat box tu, okey? Untuk maklumat semua pelajar, pada hari ini 5 Disember 2021, sesi secara langsung kita adalah subjek sejarah, pendidikan Islam dan sains. Okay. Slot pertama kita hari ini merupakan subjek sejarah. Mesti ada sejarah kan? Okay. Dan kita akan disampaikan oleh guru dinamik iaitu Cikgu Shima, mungkin cikgu favorite korang. Dan sesi ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi. Okay, manakala slot kedua pula merupakan subjek pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh guru dinamik iaitu Ustazah Sharifah. Dan sesi ini akan berlangsung pada pukul 11 pagi hingga 12.30 hari. Okay. Untuk slot yang terakhir dan ataupun slot yang ketiga pula merupakan subjek sains. Okay, so last sekali kita akan ada subjek sains lah. Ia akan disampaikan oleh guru dinamik iaitu Cikgu Hafizah. Dan sesi ini akan berlangsung pada pukul 2 petang hingga pukul 3.30 petang. Sebelum memulakan majlis, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh saudara Amir agar program kita pada hari ini mendapat keberkatan dan keredaan. Okay, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك خلق العظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Pada Engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu, Allahumma ya Karimu ya Rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas program Bengkel Menjawab Soalan SPM 2021. Ya Allah, berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, ya Allah. Dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Okay. Sebelum kita dilanjutkan, mari kita sama-sama saksikan video montaj Bengkel Menjawab Soalan Peperiksaan SPM 2021 yang disediakan oleh pihak penganjur.
Okey, itu adalah video daripada pihak penganjur. Okey, mesti kau dah tak sabar-sabar kan nak belajar sejarah kan dengan Cikgu Shima. Okey, baiklah saya akan bacakan video data Cikgu Shima dulu. Okey, nama penceramah kita pada hari ini Nur Hashimah binti Nawawi dan alamat bersekolah di SMK Taman Petaling. Okey, latar belakang beliau adalah pengalaman mengajar sejarah tingkatan 4 dan 5 selama 11 tahun lamanya. Okey, yang pertama ialah Jurulatih Utama Negeri Selangor bagi subjek sejarah, Jurulatih Utama Daerah Petaling Utama, penulis model Pemata Hati Sejarah Tingkatan 4 dan manakala menulis model sejarah KSSM untuk tingkatan 1, 3 dan 5. Okey, penceramah teknik menjawab sejarah SPM dan PT3. Nampak tak betapa hebatnya penceramah kita pada hari ini. So, dengan tidak melengahkan masa, saya persilakan guru dinamik bagi subjek sejarah iaitu Cikgu Nur Hashimah binti Nawawi untuk meneruskan slot kita yang pertama. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, saya rasa pengurusi majlis kita pagi ini agak gementar ya. Suara dia bergetar-getar. Okey, relax je nak. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning everyone. It's Sunday. Alhamdulillah hari ini saya lihat kita ada lebih kurang 70 lebih partisipan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kerana pada hari Ahad seawal jam 9 pagi, okey, anak-anak hebat berada di sini dan saya juga menzahirkan rasa teruja saya apabila rakan-rakan guru saya juga berada di sini memberikan semangat memberikan support saya nampak seawal pagi Cikgu Gani, saya nampak Cikgu Majidah, saya nampak Cikgu Fir. Bukan biasa-biasa mereka ni semua. Alright. So, hari ini tibalah giliran Cikgu Shima untuk sesi sejarah. Okey, sayang-sayang Cikgu. Okey, are you ready? Adakah anda semua bersedia? Adakah anda bersedia anak-anakku sayang? Oh, saya pula yang gigil. Ini bukanlah ceramah saya yang pertama tapi saya gigil. Saya bangun seawal jam 5:30 pagi hari ini. Host disabled participant screen sharing. Minta tolong boleh bagi saya share screen? Minta tolong admin tolong. Alright, ready? Yeah. Okay. So, I'm so happy to see all of you today. Okay, sekejap. Saya tak boleh share screen saya. Host, minta tolong host. Minta tolong. Disablekan saya. Okay. So, hari ni sementara tunggu saya boleh ni. Okay, saya sebenarnya kita ada 4 slot sayang. Okay, kita ada 4 slot. Setiap hari 3 minggu kita akan bersiaran pada hari Ahad. Saya sengaja pilih hari Ahad sebab hari Ahad adalah hari yang sangat santai untuk saya. Okey, bangun pagi relax-relax 1 jam setengah kita belajar sejarah. Wajib lulus sayang. Okey, kenapa saya tak boleh share screen saya? Minta tolong admin, tolong please. Okey. So hari ini, okey, saya akan kelas kita akan dipecahkan kepada 4 siri. Okey, siri yang pertama saya akan sentuh tentang kertas 1 saja. Objektif. Kita kalau nak tembak, kita nak tembak kena. Tapi bagaimanakah caranya? Hari ini cikgu akan share tips dan tricks bagaimana anak-anak hebat cikgu yang ada pada pagi ini. Wow, kita nak mencecah. Adakah saya akan cecah 100 partisipan pada pagi ni? OMG, come on. Okay, make it this thing happen. Share lagi dengan kawan-kawan. Saya masih lagi tak boleh share screen saya. Kenapa ya? Kenapa saya tak boleh share screen saya? Sorry Mi. Sorry cikgu. Cikgu boleh share saya tak boleh share post disable cikgu? Ya? Post disable participant screen sharing. Minta tolong. Okay. Minta tolong, saya tak boleh share. Kalau saya tak boleh share screen saya, macam mana saya nak ceramah ni? Cikgu boleh share lagi sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Alright, now I'm back. Okay, thank you so much. Okay. Itulah keterujaan kan. Share. Okay, sekejap ya sayang. Sekejap, saya stop sharing sekejap ya. Okay.
Right. Bukan saja diorang nervous, dengan saya sekali nervous. Okay. Pop up this one. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yes. This is the one. Okay. Okay, so hari ini bersama dengan Cikgu Shima, Road to Final Sejarah SPM 2021. Hari ini kita akan fokus kepada kertas satu kertas satu sahaja ya sayang. Lepas itu sayang, saya nak bagi tahu untuk pengetahuan anak-anakku sayang, kita akan bersiaran sebanyak 4 kali bersama dengan cikgu. Hari ini kertas satu, besok pula memang tak dapatlah nak besok cikgu sekolah. Minggu depan kertas 2 bahagian struktur. Minggu lagi 1 cikgu akan bersiaran pada hari Sabtu menggantikan cikgu tukar slot dengan kawan cikgu. Untuk soalan esei, dan minggu keempat kita akan pergi kebat. Sebab kita nak berfokus, cikgu nak supaya no child left behind. Siapa yang rasa result trial dia sendu, bak kata cikgu Gani sendu. Saya faham ya. Saya faham awak adalah batch-batch yang terkesan. So no worry sayang. So ikut je, follow je kelas cikgu 4 minggu kau team sayang. Lulus bukanlah masalah, tentu. Ini bukanlah janji-janji kosong awak ikut. Alright, selalu pelajar akan cakap dengan cikgu, sejarah susah, sejarah banyak fakta. Adakah ini fakta ataupun auta? Sebenarnya tidak sayang. Kenapa student rasa susah? Kenapa student rasa tak boleh? Cannot go. Why? Kenapa rasa tak boleh? Cannot go. Pertama sekali, teknik you tak betul yang. You belajar sejarah, you baca macam you nak jadi ahli sejarah. Kita tak jadi ahli sejarah sayang. Kita belajar sejarah, kita nak kena faham. Faham the konsep. Once you faham konsep, just like that. Ini bukan auta. Sejarah tak susah. Susah kepada orang yang tak baca. Susah kepada orang yang memang semua benda susah dalam dunia nak. Tak ada benda yang senang. Alright. So, janganlah hampa semua pagi ni muka atas buku. Tak nak kita kena bangun, bangkit semula. Kita nak mengejar sinar pelangi A+. Adakah A+ itu sesuatu yang mustahil? Tidak sayang. Kalau awak tanya cikgu, ada pelajar yang tanya cikgu sebab result dah sendu, result dah ke laut, masuk ke segitiga bermuda, they come to see me, cikgu, kalau saya baru nak mula hari ni, adakah saya terlambat? Saya akan cakap benda yang jujur, tidak. Masih belum terlambat. Kita masih lagi ada plus minus lebih kurang dalam 2 bulan setengah macam tu. Plus minus 2 bulan setengah. So kita akan manfaatkan. So selama sebulan awak bersama dengan Cikgu Shima, insya-Allah. Bolehlah. Kalau awak ikut tak ada masalah. Objektif bengkel kita pada hari ini ialah cikgu nak share apakah kelemahan calon untuk kertas satu, apa masalah dia. What is the problem? What's wrong with you people? Peruntukan masa menjawab. Ada lagi yang tak tahu nak sedih. Apakah bentuk-bentuk soalan? Soalan yang macam mana boleh tanya? Dan cikgu akan share sikit tips kepada calon dan juga kita akan buat sedikit latihan. Alright. Cikgu nak pergi dulu kepada apakah kelemahan-kelemahan calon? Kenapa? Apa masalah? Yang ni adalah common, sangat common Cikgu Shima nak bagi tahu, this is very common. Kenapa cikgu cakap common? Sebab dia tak faham kehendak soalan. Kalau kalau pelajar tanya cikgu, cikgu, dia tak tahu pun soalan tu nak apa. Cikgu, saya tak faham. Semua cik tak faham. Bagaimana kita nak cater masalah ni? Of course, you kena buat latih tu. Tak ada shortcut. Untuk sejarah, untuk mana-mana subjek, saya tak tahu subjek lain sebab saya cikgu sejarah kan, saya boleh cakap untuk sejarah. Tidak ada shortcut. Pertama sekali, we have to understand soalan nak apa. Untuk kertas satu, kita mesti faham istilah dan konsep. Bukan kertas satu saja nak. Sebenarnya untuk semua. Kenapa cikgu cakap macam ni? Sebab kertas satu akan membantu awak, akan memberikan good impact kepada kertas 2. Kita kena fill in dulu sebab kertas satu adalah berbentuk fakta sayang. Berbentuk fakta, bukan auta. So, biasalah tak suka kan? Dah tak suka sejarah, bosan, orang dah mati, kenapa kita nak belajar? Hello abang, jangan macam tu. Kalau cikgu cerita besok jadi apa, cikgu dah macam Harry Potter nak. Takkanlah cikgu nak naik penyapu, pakai baju ikat kat belakang macam tu, tak dapat nak. Sejarah sesuatu peristiwa yang telah berlaku dan boleh dibuktikan. Kita tak nak cakap kosong, boleh dibuktikan. Pelajar kurang latihan. Hari ni cikgu ajar macam mana nak buat latihan.
Okey, pelajar tak cukup masa, tak apa hari ni cikgu ajar. Macam mana nak bagi masa tu datang? Okey, kita semua ada 24 jam. Tak ada orang ada 24 jam 1 minit. Tak ada. Semua orang 24 jam sayang. Okey, cuai semasa menjawab soalan. Dia ada dua possibility sahaja. Dia ada dua possibility. Pertama sekali dia overconfident. Okey? Alright, dia overconfident. Ada siapa-siapa yang on mic? Tolong cikgu minta dalam ni ada 118 orang okey yang memang bersemangat nak belajar. Jadi kita bagi laluan supaya semua orang ada fair chance untuk dengar suara Cikgu Shima yang merdu ni. Okey, so minta off mic kecuali mic saya saja saya tak boleh off. Kalau off nak dengar apa? Okey, cuai semasa menjawab dia ada dua saja. Satu ialah dia overconfident, terlalu confident. Tak boleh overconfident can kill us. Okey, ini adalah pengalaman pelajar saya yang memang calon sepatutnya A+ saya, sepatutnya A+, tapi sebab dia cuai, dia jadi B+. Semua A, sejarah B+. Kecewa. Ceni-ceni pun mak dia tanya saya. Masa tu saya boleh tengok kertas dia bila sebelum ni punya test kita boleh tengok So bila saya tengok kertas satu dia dah salah 15. Masa tu dia dah salah 15. Saya dah ceni-ceni dah. Okey, saya cakap tak apa. Bila mak dia tanya, "Cikgu, kita nak semak semula ke?" Saya cakap tak payahlah, saya dah tahu dah agak-agak, saya dah boleh agak dah kat mana. Okey, sebab kertas satu dia overconfident. Cuai semasa menjawab soalan dan satu lagi dia tak yakin dengan jawapan. You like mini mini more. Okey, tapi hari ni cikgu akan share tips dengan awak. Alright. Okey. Okey. Ini adalah dua rujukan utama kita. This is our best friend, best buddy. Okey. Sayang-sayang cikgu, cikgu yakin cikgu bukanlah awak ini bukanlah teknik menjawab pertama yang awak masuk. Saya bukanlah guru pertama yang awak dengar memberikan awak teknik. Semua cikgu akan cakap benda yang sama. Ini adalah dua rujukan utama. Okey. This is supposed to be your BFF. Okey. Kenapa cikgu cakap BFF? Sebab kertas satu adalah berbentuk fakta sayang. Okey, so kalau berbentuk fakta, kita ni tak nak tembak. Okey, selalu pelajar bila saya cakap okey, kalau saya ada kelas saya cakap okey, kalau nak buat objektif, alah cikgu senang nak tembak. Kita nak tembak tepat. Kita nak jadi sharp shooter. You tembak tepat kena. Okey, dia mesti ada cara. Apa sahaja yang kita nak buat di muka bumi ni kita kena ada ilmu. Sebab tu awak masuk kelas cikgu pada hari ni, teknik cikgu hari ni, cikgu dah memang syukur sangat. Hari Ahad 9 o'clock you are here. OMG. Okey, so kertas 1 40 soalan. Soalan 1 sampai 20 tingkatan 4. 21 sampai 40 tingkatan 5. Okey, 40 soalan divide by 2. Okey, ada berapa bab? Ada berapa bab? Okey, bab tingkatan 4 ada 10, tingkatan 5 ada 10, 20 bab. So kita boleh buat anggaran ya. Setiap satu chapter akan keluar 2 soalan. 2 soalan. Cikgu, baca tebal-tebal macam ni. Tebal macam ni. Keluar 40 je. Ya, keluar 40. Tak berbaloi cikgu. Sayang, teknik you tak betul. You ikut apa yang Cikgu Shima ajar kejap lagi, confirm. Betul, masuk sini, lekat plug in. Okey? Berapakah peruntukan masa menjawab? Kita hanya ada 1 jam sahaja untuk menjawab. 1 jam sahaja sayang. Tidak ada 1 jam 1 minit. Okey, tolong jangan keluar awal. Tolong jangan keluar awal. Hatta senang macam mana sekalipun, tolong jangan keluar awal. Pastikan you stay sampai. Dia akan start exam pukul 8 sampai pukul 9. Okey? Pukul 8 sampai pukul 9. Duduklah situ diam-diam nak. 1 jam je. Buat betul-betul. Okey? So, markah untuk kertas 1 ialah 40 markah. Pengiraan kali ni tak macam dulu ada wajaran kan? Tapi kali ni kertas 1 40, kertas 2 100. Okey? Campur 2, divide by 140 times by 100. Okey, secara relatifnya, ini kira-kira biasa-biasa. Cikgu Shima tak pandai sangat matematik. Okey, satu soalan awak betul, awak akan dapat 0.7 per 100 0.7. Jadi kertas 1 lebih kurang akan bagi awak lebih kurang dalam 28 to 29%. Kalau awak betul semua. So sekarang ni bagaimana kita nak buat? Awak belajar kertas 1, boom, untuk kertas 2. Ada cara. Okey. So kita selalu sebut nak A. Jangan cakap je nak. Okey. So hari ni slide ini cikgu dah upload dekat Moodle. So bila awak register, itulah kepentingan untuk awak register. Bila awak register, awak boleh akses semua bahan di Moodle. Okey. So sila, siapa yang belum lagi sila.
Sila. Okay. So dekat sini cikgu akan share dengan awak. Okay. Kita tak naklah duk cakap saja. Mulut je cakap. Stop wishing, start doing. Kita nak dapat A, nak dapat A. Hang buat apa? Nak dapat A. Cikgu orang utara sebab cikgu tak boleh balik kampung lagi. Cikgu rindu kampung. Sebab adik cikgu balik kampung. Okay. So 1K. 1K ni apa? Tentulah kertas 1, bebe. Kertas 1. Okay. This is road to sejarah A+. Macam mana kita nak dapat A+? Selalu pelajar sebab dia tak ada fakta. Tak cukup. Tak baca. Cikgu, takkanlah sekarang ada 2 bulan cikgu nak suruh saya baca buku ni. Tak. Tak baca lagi. Belum terlambat. Tengok sini. Dengar betul-betul. Okay. Dengar betul-betul macam mana kita nak buat. Okay. 3C. This is the teknik yang sangat-sangat penting. Okay. Pertama sekali, awak perlu mencari maklumat. Okey, cikgu punya tulisan tak berapa cantik. Saya sebenarnya sangat teruja dengan sifu saya, Cikgu Gani. Dia kalau tulis cantik je kat skrin. Saya kalau tulis, ya Allah. Okey. Cari maklumat. Okey. Lepas tu kita kena catat maklumat dan cepat. Formula ini cikgu tak bangunkan seorang diri. Formula ini cikgu bangunkan bersama dengan rakan saya, iaitu Cikgu Ali daripada Maktab Tentera. Okey, kita ada Cikgu Nick juga daripada Tropicana dan juga Cikgu Afif daripada Catholic. So ini antara yang kita buat dan kita test kepada pelajar kita. Alhamdulillah, letup saya tak tipu. So di sini barulah kita boleh cemerlang. Okay, so kertas 1 akan buat result kita letup di kertas 2. Why? Because this is fakta. Okey, macam mana cikgu bagi formula tapi tak ajar macam mana nak guna? Sabar. Okey, sebab tu masuk hari ni, sebab itulah cikgu nak ajar. Okey, 1K, kertas 1, kita cari maklumat, catat maklumat cepat. Apa? Jangan risau sayang, sejarah boleh dibuktikan. Okey, next cikgu nak share dengan awak satu lagi. Ini sangat penting bila nak baca soalan. Awak main baca, main terjah je. Kita tak nak terjah sayang. Okay. Kita nak tengok teknik bash. Okay. What is bash teknik? Okay, cikgu kalau tarik skrin di depan nanti nampak muka cikgu kembang. Okay. Tak apalah nak. Okay. B. B ni apa? B ni adalah baca. Kita nak buat apa? Kita nak kena baca soalan lah sayang. Berapa banyak kali kita nak baca soalan? Okay. Maksimum 3 kali je. 3 is max. 3 is max. Orang tak baca sampai 6-7 kali. Tak ada. 3 is max. Okay. Cikgu, tapi saya dah baca 3 kali tak lepas. Bacalah lagi. Okay. Biasanya, bila kita dah buat latihan selalu, tak bunyi. Macam ni. Boleh. Baca. Kita kena baca soalan. Bagaimana? Lepas kita baca soalan, kita kena buat analisis. Cikgu, analisis apa? Okay, ada sayang. Analisis kata tugas. Okay. Analisis kata tugas, analisis kehendak soalan. Yang ni yang penting nak soalan nak apa. Okey, S ini adalah subjek. Siapa? Okey, dia menjawab persoalan siapa. Okey, H ni adalah huraian lah. Okey, H ni adalah huraian. Cikgu bila nak tulis cepat-cepat nanti tulisan cikgu macam cacing kerawit sikit. Tapi tak apalah, maafkanlah cikgu. Okay, so this is the technique macam mana kita nak gunakan. Okay, so I will explain one by one, satu persatu kepada awak semua berdasarkan kepada latihan yang kita akan buat. Okay, cikgu ada pilih beberapa topik. Cikgu ada pilih beberapa topik daripada tingkatan 4 sebab cikgu ambil tingkatan 4 sebab kalau ada student tingkatan 4, so dia bolehlah 2 in 1. Okay, kalau cikgu ambil silibus tingkatan 5, nanti yang tingkatan 4 ni dia tak tahu, kesian. So tak apalah, teknik cikgu tunjuk. Okay. Alright, so bila kita dapat soalan, pertama sekali kita kena kenal pasti kata tugas dan kehendak soalan. This is the most important thing. Kalau boleh, kita garis ataupun kita highlight. Okay, masalah dengan pelajar, cikgu tengok, bila cikgu kata gariskan kata tugas, gariskan kehendak soalan, dia buat apa tau? Dia highlight semua. Daripada mula sampai habis. Nak, itu bukan highlight ya, itu nama dia mewarna. Okay? Kita nak cari kata kunci dan dalam soalan tu biasanya kita panggil stimulus. Sebenarnya dia memang membantu. Tidak ada benda yang diletakkan kat situ tak memberi makna. Semuanya bermakna, ya. Okey, tips yang kedua adalah singkirkan jawapan yang anda yakin salah. Yang ni confirm salah, potong. Okey, tapi yang ni kena hati-hati ya. Kalau siapa yang tak pernah baca buku lagi dia nak potong tak boleh lah nak. Okey. Tapi kalau siapa yang memang ulat the buku, boleh lah. Okey. Tapi bila awak buat latihan selalu, awak mesti boleh. Kejap lagi cikgu tunjuk.
Okay, jawab soalan yang mudah terlebih dahulu. Ya, you baca satu tak boleh jawab, go to the next one. Jangan duk tunggu kat situ. Memang tak sempat nak 40 soalan 1 minit. Cikgu Syima cakap satu soalan 1 minit, kau pun tunggu kat situ. Nak cerdik sikit. Tak boleh go to the next one, tak boleh go to the next one. Okay, so bila dah habis, patah balik. Okay, kalau yang Islam tu bila ni kan, bacalah Alam Nashrah kalau tak boleh. Tapi yang Cina tu tak adalah cikgu nak suruh baca Alam Nashrah kan. Okay, surah yang untuk minta kita dipermudahkan. Okay, last kali bila dah jawab semua 1 sampai 40, you have to spare sometimes untuk kira nisbah jawapan. Okay, kena kira A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Okay, biasanya soalan ini dia balance. Okay, A 10, B 10, C 10, D 10. Ini harapan. Tapi kadang-kadang dia akan ada range minimum 8, maksimum 12. Tapi kalau awak kira, A dapat 15. Tengok balik. Dia boleh pergi 12 maksimum, okay, 8 minimum. Tapi biasanya average dia 10. Okay, dan pindahkan jawapan ke borang OMR. Okay, yang ni cikgu nak pesan juga ya. Okay, bila kita tanda, okay, cikgu tak menggalakkan terus tanda mula-mula hitam pekat tak. Tanda dulu sikit. Macam tu sikit. Okay, bila awak confident, bila dah second round awak confident baru awak hitamkan. Sebab apa? Kalau awak nak buat pembetulan, bila awak padam dia tak clean betul-betul machine, because this one is by machine. Nanti machine tak boleh detect, dia nampak 2 terus salah. Okay, so tanda sikit lah. Tanda sikit. Okay, bila confident betul-betul baru hitamkan. Okay, dah settle, hitamkan sehitam-hitamnya. Sebab kalau awak padam tak bersih. Jadi kena gunakan pemadam yang berkualiti. Okay, gunakan pemadam yang berkualiti. Okay, ini serba sikit lah, cikgu rasa dah biasa. Okay, sekarang ni cikgu nak buat kita pergi terus kepada latihan. Okay, latihan cikgu ambil soalan daripada bab 4 Malayan Union. Okay, this is the template yang biasanya cikgu akan berikan kepada pelajar cikgu. Okay, yang mana pelajar saya, okay, awak pun dah kira pelajar saya kan, sebab tu cikgu bagi template. Semua bahan ini boleh dimuat naik. Dimuat turun, bukan muat naik, dimuat turun dalam Moodle. Okay, boleh ambil dekat sana. Okay, bab 4. Bila kita belajar bab 4 Malayan Union agak panas juga tahun ini banyak state yang memilih trial, soalan trial state daripada Malayan Union. Okay, sebenarnya dalam kita belajar Malayan Union ni, okay, apa benda yang boleh ditanya? Okay, sebab diperkenalkan Malayan Union. Ciri-ciri Malayan Union, reaksi. Okay, reaksi ni ada membantah, ada menyokong. Okay, mengapa orang Melayu membantah? Okay, bantahan daripada raja-raja Melayu dan bagaimanakah bantahan dibuat. Sebenarnya untuk ini saya boleh ajar, cikgu boleh bagi tips ke awak. Kejap lagi cikgu tunjuk macam mana soalan objektif boleh membantu kita di sini. Okey, so kita lihat dulu soalan yang pertama. Okey, so nanti bagaimanakah raja-raja Melayu menentang gagasan Malayan Union 1946? Bagaimana? So kalau bagaimana, soalan bagaimana, kata tugasnya bagaimana, jadi dia minta di sini cara. Kita nak lihat cara. Okey, bash tadi kan, betul kan? Kita nak lihat siapa? Raja-raja Melayu. Jangan confuse ya. Ini subjek dia, raja-raja Melayu. Okey, buat apa? Menentang. Bagaimanakah cara penentangan ini dibuat? Okey, boleh tak siapa-siapa nak open mic dia, nak bagi jawapan pada cikgu, atau kalau dia malu, tulis saja di ruangan chat. A, B, C, D. Okey, cikgu buka di ruangan chat. Guna B. Guna Suntari cakap B. Nadira B. Okey. Pandai anak-anak cikgu. Letup. Okey. Alright. Thank you sayang-sayang cikgu. Okey, B. Awak kata B. Bola-bola cinta. Okey, menghantar surat bantahan pelantikan gubernur. Tepat. Alhamdulillah, tepat. Selalunya kita berhenti dekat sini je nak. Betul? Okey, di manakah catatan itu datang tadi? Cari, catat, cepat. Bagaimana? Okey, di sini cikgu nak tanya, ada berapa cara raja-raja Melayu membuat bantahan? Ada berapa cara? Open mic lah sayang, nak dengar juga suara-suara kesayangan cikgu ni. Ada berapa cara? Okey, let me see. I nampak seorang jawab. Okey, Muhammad, cikgu tak tahu Muhammad apa, dia letak 5 question mark. Guna 5, yakin? Question mark ni tak yakin. Okey. Okey, nak menjimatkan masa memang betul, ada 5 cara.
Okey, selalunya pelajar kita akan berhenti sekadar di sini. Okey, so sepatutnya apa yang awak kena buat ialah, okey, cikgu akan letakkan, cikgu akan pakai pen color lain. Menghantar surat bantahan ke mana? Kita tambah, menghantar surat bantahan ke lain. Okey, siapa yang hantar? Sultan. Sultan mana? Sultan KPJ. Cikgu hospital ke? Bukan, bebe. Sultan Kedah. Sultan Perak dan juga Sultan Johor, JDT. Jangan Sultan KL lah, KL tak ada Sultan. Okey, nampak? Surat bantahan. Dekat sinilah awak tulis. Okey, menghantar surat bantahan ke London. Okey, dihantar oleh siapa? Sultan KPJ. Kenapa Sultan KPJ hantar surat ke London? Kenapa Sultan KPJ hantar surat ke London? Okey, mereka mendakwa diperdaya, Allah tulisan cikgu, oleh Michael. Maafkan tulisan saya. Saya nervous hari ni. Okey, nampak? So dekat sini secara tak langsung awak bukan sekadar berhenti kepada menghantar surat bantahan. Surat bantahan ke mana? Ke London. Oleh siapa? Sultan KPJ. Jangan dalam exam tulis Sultan KPJ. Kertas 1 mantap, dia akan bawa kepada kertas 2. Sebab tu kita kena belajar. Awak dah tak ada masa kan? So masa awak buat ni terus tulis Sultan KPJ. Sebab apa? Nampak tak kat sini? Hantar surat bantahan. Siapa hantar? Sebab apa hantar? Settle kan? Yang akan membantu awak di kertas 2 nanti. Okey, memulaukan pelantikan gubernur. Sultan-sultan telah, Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu telah memulaukan pelantikan Gubernur MU selepas berjumpa dengan Datuk Wan bin Jaafar di Hotel Station. Tulislah sayang. Okey, so ni baru 2 dari 5. So 3 lagi nak tulis kat mana? 3 lagi itulah kita kena buat catatan. Okey, cikgu tempat tak cukup. Hello, bebe, ada sticky note. Tampal sticky note dekat situ. Jadi secara tak langsung dengan satu soalan awak dah boleh kuasai 5 cara penentangan Raja-Raja Melayu. Okey, kalau cikgu tanya 5 tadi, Muhammad kan, Muhammad letak question mark. Sebab apa dia tak, kita kata apa, dia tak confident. Nak tak cikgu share dengan awak mnemonic tentang bagaimanakah Raja-Raja Melayu membuat penentangan. Kalau keluar exam, awak boleh jawab macam ni. Nak tahu? Nak? Open lah mic, cakaplah sikit. Alah hai. Kau hampa tak boleh cakap? Nak. Alah hai. Okey. Jangan risau. Istimewa. With love from Cikgu Shima. Okey. Tengok sini. Police Special Branch kejar pencuri motor. Okey. Ini cikgu share dengan awak juga. Police Special Branch kejar Okey. Wait. Tengok sini sayang. Okey. Tengok dekat sini. Police Special Branch kejar motor. SB, surat bantahan. K, mahkamah. Nampak? Kalau awak tulis benda ni, dia dah ada 5 bantahan. 5 cara membuat bantahan. Okey, bagaimanakah bantahan Raja-Raja Melayu? Police Special Branch kejar pencuri motor. Okey, Permaisuri Perak. Permaisuri Perak buat apa? Sultan's wife leads protest of women against union. Okey, makna kata apa? Memimpin. Okey, dia telah memimpin gerakan menentang MU. Nampak? Surat bantahan dihantar ke London, okey, oleh Sultan KPJ. Cikgu suka macam ni, Sultan KPJ, Sultan Kedah. Okey, kenapa? Okey, mereka mendakwa diperdaya. Nampak ada fakta, ada huraian, ada contoh. Mendakwa diperdaya oleh Sir Harold MacMichael. Okey, Kongres Melayu. Okey, Kongres Melayu, okey, disokong. Okey, Kongres Melayu disokong oleh Raja-Raja Melayu. Okey, tambah sikit sayang. Tambah sikit. Siapa kat sini? Kita tulis kat sini. Sultan Sultan Hisamuddin. Sultan Hisamuddin beri RM 15K. 15,000 dia bagi kepada Kongres Melayu.
Okey, pulaukan Majlis MU. Raja-Raja Melayu telah memulaukan Majlis-Majlis MU. Okey, kes ini dibawa ke Mahkamah Tinggi di England. Okey. Dan again, Sultan KPJ tadi menyatakan kalau perlu turun ke London, mereka akan pergi London. Nampak? Bila awak jawab satu soalan saja, sebab tu cikgu kata satu soalan kita jawab betul-betul, kita cari maklumat, kita catat maklumat cepat. Bila awak belajar, awak dah tahu soalan mungkin akan twist, pusing tentang penentangan Raja-Raja Melayu, tapi semua ada. Satu soalan kau tim, nampak sini? Reaksi penduduk kita ada Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan juga bekas pegawai British. Okey, ni cikgu baru ambil satu soalan je ni. Nampak tak? Sebab tu kena buat macam ni. Okey. Bukan mimpi-mimpi. So kalau kertas satu kita power, kertas dua kita memang akan power. Sebab tu cikgu kata bersahabatlah dengan mereka ini. Jangan buat musuh. Mana nak dapat semua benda ni? Memang ada dalam textbook. Okey, cuma cara-cara nak hafal ni, itulah creativity. Okey, so kalau nak tahu banyak lagi, kena join tiap-tiap minggu. Jangan terlepas, baru cikgu share. Mana boleh bagi semua, satu minggu bagi semua? Tak boleh lah. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, jadual berikut berkaitan dengan Perhimpunan Melayu yang membantah MU. Perhimpunan Orang Melayu. Orang Melayu. Tadi Raja, ni Orang Melayu. Nampak? Soalan yang sama, soalan yang hampir sama, tapi ditanya dalam berbeza. Okey, kita tengok 1 Mac 1946, Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru. 11 Mei, Istana Besar Johor. Okey, yang kat sini, ni. Okey, sekiranya anda hadir dalam Kongres Melayu tersebut, apakah isu yang dibangkitkan? Isu. Okey, pergi tempat ni. Jadual berikut merupakan usaha orang Melayu. Orang Melayu. Okey, menentang MU. Dia dah bagi tahu berapa hari bulan. Okey, peristiwa Kongres Melayu pertama, Kelab Sultan Sulaiman. Kalau kita buat latihan, kita akan jumpa soalan ni tapi ditanya dalam situasi benda yang berbeza. Apakah kepentingan? Kepentingan peristiwa yang ni. Apakah isu yang ada kat sini? So jawapannya apa? Try. Okay, anyone? Ada siapa-siapa nak cuba untuk yang ni dulu? Yang sini. Sekiranya anda hadir dalam Kongres Melayu, apakah isu yang awak bangkitkan? Yang ni adalah tentang apa? Nampak Istana Besar Johor 11 Mei. Apa? Kalau persatuan ni ada apa? Kalau persatuan Perhimpunan Orang Melayu, apakah impak? Let me see. Trisha kata, apa jawapan Trisha sayang? Trisha kata C. C untuk yang ni, 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. Naim pun kata 2 dan 3. C. Dan yang lagi satu sebelah dia. Okey, yang sebelah dia. Apakah kepentingan peristiwa ini? Apakah kepentingan peristiwa ini? Allah, cepatlah sayang. Jangan buang masa. Lekahlah. Aina kata A. Okey, cikgu ambil jawapan yang nak A. Okey, apakah kepentingan peristiwa ini? UMNO. Betul. Yang ni sayang, UMNO Ini bab 4 Malayan Union. UMNO Putra AMCJA. Ini bab 5 PTM. Ini tentang PTM. Jangan careless. Ini tentang MU ya. Ini tentang MU. Putra AMCJA dia dekat PTM sayang. Okey. So dekat sini UMNO. Okey. Menggubal Perlembagaan Rakyat. Ini juga Perlembagaan Rakyat juga adalah tentang bab PTM. Okey. So yang tinggal adalah mengadakan bantahan. So jawapan dia yang betul. Okey. Jawapan yang betul adalah D. 3 dan 4. Okey, sekarang cikgu nak bagi lagi satu formula. Bagaimanakah caranya awak mengingati tentang reaksi orang Melayu. Tadi Raja-Raja Melayu kan, ada 5 kan. Orang Melayu ada berapa cara? Thank you Nadira sayang. A guna pun thank you A. Sekarang cikgu nak tanya ada berapa cara? Alah, kenapa korang tak nak buka mic? Bukalah sayang. I want to hear your voice. Wow, so number is increasing. Very good. Okay, sekarang awak nak tahu tak? Tidak, saya tak review ni. Dekat dalam Moodle saya tak upload formula saya. Saya tak upload sebab saya nak buat surprise. Okay, nak tahu. Okay, nak tahu. Biasalah kau tak nak tahu pun cikgu akan bagi tahu. Aku dah buat slide weh. Semalam cikgu tidur lambat. Okay, ini adalah sitcom kegemaran saya, Phua Chu Kang.
Masa saya membesar dulu, saya tengok cerita Puah Cukang. This is my favorite. Okay, jadi disebabkan saya suka sangat Puah Cukang, jadi saya menggunakan Puah Cukang untuk menjawab soalan berkaitan tentang reaksi. Okay, apakah reaksi? Tengok sini sayang. Persatuan Melayu. P, Persatuan Melayu. A, Akbar. C, Cendekiawan. U, UMNO. K, Kongres Melayu. N, Negeri-Negeri Melayu. Okey, kalau kita boleh sebut benda ni dah jadi kita punya fakta. So apa yang kita nak upgrade? Okey, apa yang kita nak upgrade? Okey, kita nak upgrade, kita kena masukkan catatan-catatan. Okey, contoh akhbar. Kita ada akhbar apa? Okey, kita ada akhbar Utusan Melayu. Okey, utusan, saya gigil, saya tak tahu tulisan saya jadi tak cantik. Tulisan saya yang betul-betul memang cantik. Tulisan saya yang betul-betul memang cantik. Tak percaya boleh tanya student saya. Okey, Utusan Melayu Warta Negara. Okey, kenapa? Menyuarakan, suarakan bantahan. Okey, kita membuat, orang Melayu buat bantahan melalui akhbar. Okey, Persatuan-Persatuan Melayu telah dihidupkan semula. Okey, dihidupkan semula. Okey, cendekiawan ni terbahagi kepada dua. Satu adalah pentadbir. Okey, satu lagi adalah wanita, bantahan daripada tokoh wanita. Okey, Kongres Melayu, dekat dalam Kongres Melayu ni 41 persatuan. Okey, mereka telah berkumpul, tu yang tadi tu, yang kita belajar tadi tu. 41 persatuan Kongres Melayu. Okey, apa impak daripada Kongres Melayu? UMNO. Yang ni yang kita nak kena buat catatan sayang. Ni akan mudahkan kita. Okey, UMNO buat bantahan besar-besaran. Okey, UMNO bantahan besar-besaran. Okey, di mana dia buat bantahan besar-besaran ni? KPI. Oh, Cikgu Jimba ni dah macam-macam. K, Kuala Lumpur. P, Penang. I, Ipoh. Okey. Negeri-negeri Melayu juga dia buat semasa LD Governments datang. Okey, LD Governments dan juga Rhys William datang. Okey, untuk meninjau, kan kita dah hantar surat bantahan tadi, raja-raja hantar surat bantahan, jadi mereka datang sini nak survey. Okey, these are the things. Okey, so sebenarnya dalam soalan itu sebenarnya kita kena cari, ini yang catatan-catatan yang kita buat. Memang cikgu tak ada kena mengena pun, memanglah tak ada, kau rasa tak ada kena mengena nak, tapi sebenarnya soalan itu boleh ditanya dalam pelbagai. Mungkin dia tanya tentang reaksi orang Melayu. Okey, apa dia? So bila awak dah sekali buat catatan, kena ingat sayang, bukan setiap semua benda kau nak kena catat. Tidak. Benda-benda penting macam ni kita kena catat. So, nampak tak? Dengan dua soalan saja sebenarnya awak dah cover separuh daripada bab 4. Ni kita panggil smart. Okey. Belajar kertas 1 betul-betul, buat betul-betul, confirm kertas 2. Macam ni. Okey, sebab kertas 1 dah ada jawapan. Kita nak pilih jawapan yang tepat. Okey, bukan saja betul tapi kena tepat. Sebab kertas 1 adalah soalan berbentuk dichotomous. Bukan hippopotamus ya, dichotomous. Okey, dichotomous tu apa? Kalau betul betul, kalau salah salah. Dia tak ada tengah-tengah. Kalau A is A, dia takkan jadi A jadi B, tidak. Okey? Ya sayang. Ada soalan? Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau malu nak tanya, sesat jalan, tapi boleh tulis di ruangan chat. Upgrade huraian. Yes, betul-betul Muhammad. Upgrade huraian. Okey. Nadira ada pagi ni. Okay, very good sayang. Okay, so kita pergi lihat pula bab 5. Okay, bab 5. Bab 5 ni tentang apa? Bab 5 adalah tentang PTM. Dalam bab ini dia boleh soal tentang apa? Idea siapa? Idea. Idea PTM ni idea siapa? Idea PTM idea siapa? Idea PTM idea siapa? Of course. Okay, idea PTM ada siapa? Nadira ni antara anak murid saya yang setia. Saya tak pernah tengok dia, tapi dia sangat setia. Cikgu buat kelas, dia sentiasa masuk. Berbayar ataupun free, dua-dua dia masuk. That is Nadira. Okay. Okay, idea. PTM ni idea siapa? Kenapa diperkenalkan PTM? Ciri-ciri PTM dan juga kesan pelaksanaan PTM. Tapi untuk soalan latihan, cikgu memilih daripada subtopik kesan pelaksanaan. Cikgu nak tunjuk bagaimana dia boleh membantu kita. Sebenarnya bagaimana kita jawab soalan objektif ni sangat penting sebab dia akan beri kita satu bila kita tahu
Okay, bila kita rasa tahu baru kita rasa gembira. Awak jangan main tembak je. Sebelum kita tembak, sebelum kita surrender, kita kena usaha. Ini adalah usaha kita. Okay, kalau hari-hari awak buat 20 hari, satu hari satu chapter, 20 hari awak dah counting 20 chapter. Kita kena istiqomah, okay? Dan kena buat catatan. Okay, kita tengok soalan ni. 1948 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Mengapakah orang Melayu menerima perjanjian ini? Mengapa? Kita kena bagi sebab. Sebab apa orang Melayu menerima perjanjian ini? Kenapa orang Melayu? Kita tengok sini orang Melayu. Okey, menguasai pentadbiran. Adakah kita boleh menguasai pentadbiran tahun 1948? Tak boleh. Syarat kewarganegaraan dipermudahkan. Kau kenapa? Memang taklah, nampak ni. Dipermudahkan. Peluang ekonomi dan pendidikan? Mungkin. Mungkin. Okey, kedudukan istimewa orang Melayu dilindungi? Mungkin. Nampak? Dalam soalan objektif, dia ada dua yang memang tentu-tentu salah. Satu lagi tu dia ada distractor. Distractor. Okey? D. Baguslah anak-anak aku sayang. Okey, perfect. Bagus. Alamak. Pen cikgu merajuk ke? Okey, tepat sekali. Nampak? Kedudukan istimewa orang Melayu dilindungi. Nampak? Ada cikgu buat catatan? Tak ada. Tak ada. Kita kena tahu 1948. Kita merdeka tahun 1957 ya. 1948. Road to Independence. Road to Independence. Road to Independence. Okey? Perfect tu. Bagus anak-anak sayang. Okey, tengok sini Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap sistem pemerintahan beraja di Tanah Melayu? Tadi kesan orang Melayu, sekarang ni kepada beraja, sistem pemerintahan beraja. Kesan. Raja ya, raja tau. Jangan silap, jangan silap. Okey, so apa jawapan dia? Cikgu tengok bergerak dengan laju. Siti, okey, Muhammad kata raja berperlembagaan. Banyak jawab D ni. Okey, kita tengok D. Sorry sayang cikgu, D tu salah. Jawapan dia A. Jawapan dia A nak. Penubuhan majlis raja-raja. Belum lagi raja berperlembagaan nak. Ini silibus tingkatan 5. Sabar nak. Okey, penubuhan majlis raja-raja. Majlis raja-raja. Okey, pelaksanaan sistem penasihat tidak. Penyelarasan sistem pewarisan tahta pun tidak. So dia ada dua saja, sama ada A ataupun D. Nampak? So bila kita dah tahu confirm salah, kita tadi kan cikgu kata singkirkan jawapan yang confirm salah. So kita dah boleh abaikan B, kita dah boleh abaikan C. So yang tinggal sekarang penubuhan majlis raja-raja ataupun pengenalan sistem raja berperlembagaan. Sebelum datang raja berperlembagaan 1948. Okey, majlis raja-raja. Okey, dekat sini cikgu nak awak upgrade sikit. Dekat sini upgrade. Majlis raja-raja. Ada 9 orang raja-raja Melayu. Okey? Okey? Lepas tu, okey, dianggotai oleh 9 orang raja-raja Melayu. Lepas tu, apakah peranan dia? Okey, raja-raja Melayu, okey, perlu dirujuk. Okey, perlu dirujuk berkaitan kuasa kerajaan persekutuan. Alamak, tulisan cikgu. Ya ampun. Nampak? So dekat sini, kita nampak kat sini, majlis raja-raja. Majlis raja-raja. Ada berapa orang? So di sinilah kita buat catatan. So awak tahulah apa peranan majlis raja-raja tu. Mereka perlu dirujuk. Kalau sebelum ni, dalam MU, Raja-Raja Melayu hanya berkuasa dalam hal ehwal adat istiadat dan agama je. Yang lain semua Gubernur Kautim. Mana boleh. Sebab itulah marah. Okey. Apa kesan daripada PTM? So sebab tu kita kena tahu idea PTM ni idea siapa? Idea Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan juga UMNO. 3 orang. Nampak? Sebab tu bila belajar, cikgu selalu suruh anak murid cikgu tengok sini. Samalah awak kan anak murid saya, so awak pun tengok benda ni. Idea siapa? Idea Raja-Raja Melayu. Idea orang Melayu. Dan juga idea UMNO. Kenapa dia orang terima? Mestilah ada sebab. Mesti ada win untuk dia orang. Kalau tak ada win, siapa nak terima? Kan? Okey. Contoh cikgu ambil kesan saja. Nampak? Daripada kesan ni saja,
Kita boleh jawab. Okey. Yang ni. Apakah manfaat yang diperoleh orang Melayu melalui perjanjian persekutuan Tanah Melayu? Manfaat. Orang Melayu ya nak, bukan raja. Kebebasan berpolitik, menguasai pentadbiran, menentukan kerakyatan, kedudukan istimewa dilindungi. Kali ni jawapannya apa? Nampak. Bismillah di. Mal drag. Nah ni cikgu marah. Tolong jangan tolong sayang cikgu. Tolong jangan kacau skrin saya. Tolong please. Dalam ni ada ramai orang, ada 160 lebih orang. Tolonglah, jangan annotate saya punya ni. Saya minta tolong sangat-sangat. Okey, kita belajar kena ada adab sayang. Okey, tolong Alright. Tolong jangan kacau Yang ni bukan saya buat ni. Saya boleh padam tak? Oh, saya tak boleh padam. Siapa yang buat ni tolong padam. Jangan spoil mood lah nak. Okey, orang tengah syok-syok belajar kau nak spoil. Tolong tolong. Kalau rasa nak spoil jangan masuk jangan buat macam ni yang kesian dekat kawan-kawan yang nak belajar. Okey, alamak. Cikgu beleti cikgu masuk penjara pula. Kedudukan istimewa orang Melayu dilindungi. Perfecto. Bagus sayang. Kenapa? Perasan tak soalan yang ni dengan soalan yang atas tu sama je. Nampak? Disoal dengan cara yang berbeza. Nampak? Orang Melayu. Sebab orang Melayu menerima. Okey, apakah manfaat? Tengok ni. Nampak tak skrin cikgu dah jadi tak cantik? Tahu tak, saya tak tidur malam tau buat benda ni yang baru. Tapi tolonglah, awak dah buat macam ni dah jadi tak cantik saya punya ni. Tolong, someone. Siapa yang buat ni? Kalau cikgu tahu, cikgu cubit dia. Jangan nak buat macam ni. Saya tak suka. Okey? Alright. Okey, tolonglah. Kita syok-syok lah. Janganlah. Tengok, sekarang dah skrin saya dah jadi tak cantik. Saya seorang yang mementingkan kecantikan. Okey? Jangan spoil mood orang lain. Okey? Nampak manfaat? Nampak tak soalan ni sama macam yang tadi sayang? Nampak tak? Sama macam yang tadi. So kita dah lihat kat sini. Mengapa orang Melayu terima? Sebab kedudukan dia. Mesti ada kena-mengena dengan dia. Mesti ada kena-mengena dengan dia. Baru dia terima. Kalau tak ada kena-mengena, dia tak terima. Nampak? Soalan boleh disoal dalam pelbagai cara, tapi jawapan dia hampir sama. Nampak? Yang ni yang kita, apakah manfaat? Kedudukan istimewa dilindungi. Okey, add on sikit sayang. Add on sikit. Okey, mari kita add on. Apa yang kita nak add on? Tengok saya duk nampak line ni kan, hati saya jadi panas tiba-tiba. Allahu Akbar. Yuk, tengok. Ni dah mula. Aduh, macam mana saya nak buat ni? Okey, annotate. Who can... Macam mana saya nak buat ni? Clear all drawing, nanti semua hilang. Tolong Tolong. Hari tu masa Cikgu Fir buat pun ada orang juga hijack. Okay, dia tak best lah. Diiktiraf. Kenapa kedudukan istimewa orang Melayu dilindungi dan mereka juga diiktiraf sebagai, tengok cikgu punya tangan terus gigil. Terus cikgu punya tangan gigil. Penduduk asal. Add on sikit. Nampak kita add on. Kelas kan? Jawapan kita, manfaat. Kenapa orang Melayu? Orang Melayu. Sebab tu dekat sini kita kena tengok subjek. Bash. Sebab tu ingat bash. Bash. Baca, analisis, subjek. Kalau untuk kertas satu kita pakai sampai bas saja. Tak ada H. Kalau untuk objektif, kalau untuk structure dan essay kita akan pakai sampai H. Okay. So untuk kertas satu kita pakai bas saja. Baca, analisis dan kita tengok subjek. Okey, subjek tu siapa? Orang Melayu. Soalan ni tadi siapa? Soalan tadi ni tentang raja. So, mesti ada kena-mengena dengan raja. Kalau tak ada kena-mengena dengan raja, dia tak tahu. Okey? Clear? Boleh faham sayang-sayang tu? iPhone user tu yang buat rasanya. Siapa terasa betul lah tu? Biarlah dia. Okey. Okey? Tak apa. Dia kadang-kadang ada anak murid manja. Biasa-biasa. Itu biasa yang suka hijack. Dia dah bangkit pagi, dia tak nak kerja nak buat. Dia memang macam ni. Tapi tak apa. Cikgu okey je. Jangan sampai cikgu bertukar jadi mak kau hijau. Okey, janganlah nak. Ini siaran dah lah, record live, ramai orang tengok, malu Cikgu Shima. Okey, Cikgu Shima boleh tukar jadi hijau. Okey, now kita pergi kepada bab 6. Okey, so far so good. So far so good. Boleh ikut cikgu lagi? Boleh ikut? Boleh ikut cikgu? Kadang-kadang buat nota,
kat part 1 tiba-tiba lupa bila buat part 2. Tak apa sayang, Siti Zarani sayang. Okay, practice make perfect. You buat catatan bukan sekali, kalau you jawab 10 step 10 kali you buat. Lekat nak. Okay. Alright. Terima kasih anak-anak cikgu. Okay. Oh, terima kasih lah ni yang sayang korang ni. Okay. Sayang korang ni. Okay, sekarang kita nak lihat bab 6 pula. Okay, bab 6 ni pasal apa? Komunis. Kenapa cikgu ambil bab-bab ni? Sebab bab-bab ni famous keluar trial. Okay, so kita belajar 2 in 1. Okay, bijak 2 in 1. Okay, sekarang kita nak lihat kepada ancaman komunis. Okay, dalam ancaman komunis, cikgu cuma nak fokus untuk kali ni, untuk sesi latihan ni, cikgu nak fokus kepada usaha menangani ancaman komunis. Okay, usaha menangani ancaman komunis, sayang-sayang cikgu ada 9. Okay, kalau saja nak belajar 9, nak hafal 9 memang tak dapat nak. Jadi salah satu caranya adalah dengan kita, minta maaf lah bahasa ke laut sikit, okay? Dengan kita buat latihan, bab komunis saya suka ya Muhammad. Magellan, okay, Magellan ni awak nama apa ni, macam Ferdinand Magellan ke? Nama macam orang putih. Yang pasukan keselamatan kena apa agak mencabar. Saya Muhammad tengok kejap lagi cikgu ajar, sabar. Cikgu belum ajar lagi, sabar. Secret weapon last. Okay, cikgu ajar. Hari ni cikgu bagi tips. Bukan hanya sekadar ni, kita pun share. So mnemonic, ni semua cikgu ajar. Jangan risau, free. Confirm pandai. Okay, so usaha, ada berapa usaha? 2, 4, 6, 8. Ada 9 usaha. Betul ke? 2, 4, 6, 8, 9. Saja je buat trik. Ada 9 usaha. Kalau nak hafal semua, macam tadi Muhammad cakap, pasukan keselamatan susah nak hafal. Sayang, awak akan senang ingat. Cikgu tak suka suruh pelajar cikgu hafal. Sebab dia lupa. Okay? Tapi kalau buat, tengok kita buat satu persatu. Okay? Together. Bersama-sama. Alright, anak-anakku sayang. Ada 9 usaha. Magellan ada 1 piece. Okay, tak apa. Okay, mari kita tengok cikgu ni. Sebab kan hari ni kan ramai-ramai anak murid. Saya kan mengajar sekolah perempuan sahaja. So cikgu biasa dengan nama-nama budak perempuan lah. Okay, cikgu ajar sekolah perempuan. SMK Perempuan Taman Petaling Jaya. Baik anak-anak cikgu. Anak-anak cikgu memang kena buat benda ni. Tanyalah diorang, ada kat dalam ni. Diorang pun kena buat. Dan honestly cikgu cakap kata nak bagi tahu dekat seluruh Malaysia anak murid saya bagus. Tidak Memang betul diorang bagus. Dan diorang memang buat benda ni. Diorang kena paksa. Awak semua saya tak paksa lah. Sebab saya tak nampak kan. Tapi diorang memang saya paksa. Dan memang ada yang telah improve dengan sangat baik masa trial. Ada. Okay, so kita tengok soalan ni. Maklumat berikut berkaitan dengan pembunuhan 3 orang pengurus ladang Eropah. Arthur Walker, John Ellison and Ian Christian telah dibunuh oleh komunis di Sungai Siput, Perak. Okay, apakah kesan pembunuhan tersebut? Kesan pembunuhan. Pembunuhan siapa? Pengurus ladang Eropah. Di mana? Sungai Siput. What is the consequences? Ramai nak jawab ni. B. Cikgu tengok semua B. Alhamdulillah. Who letak B question mark lagi? Betul sayang. Undang-undang darurat telah dilaksanakan. Okey, komunis telah ditangkap memang tak dapatlah nak. Bukan, ni tentu dah salah. PKM semakin kuat. Mungkin ladang ditutup. Mungkin. Tapi yang paling tepat kalau jumpa 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah dibunuh di Sungai Siput, undang-undang darurat. Tak dapat lari. Itulah jawapan dia. Okey, sekarang cikgu nak add on sikit. Kat mana kita nak add on? Siapa boleh teka? Untuk yang ni cikgu nak add on kat mana? Siapa teka betul nanti cikgu kasih B for betul. Ya sayang. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Agak-agak kat mana cikgu akan tambah? Okey, dekat mana yang saya akan tambah add on untuk soalan ini? Di stimulus. Muhammad, okey, di stimulus. Tepat Muhammad. Macam tahu je. Di stimulus tu apa yang saya nak tambah agak-agak? Agak-agak apa yang saya nak tambah? Siapa boleh agak-agak? Agak-agak apa yang cikgu nak tambah? Okey, dekat sini saya akan tambah. Saya akan tambah. Okey, pada 16 Jun 1946. Okey, ni. Betul Muhammad. Undang-undang darurat dilaksanakan. Okey, oleh siapa? Okey. Diisytiharkan alamak.
Allah. Okay. Undang-undang darurat diisytiharkan oleh Sir Edward Gen. Tambahlah. Okey, undang-undang darurat diisytiharkan oleh Sir Edward Gen. Yang ni bila dia orang dibunuh, tambahlah. Okey. Saya teka je. Betul Muhammad, betul. Muhammad tiap-tiap minggu kena masuk tau. Muhammad aktif nanti cikgu boleh cadangkan Muhammad sebagai pelajar aktif. Nanti cikgu suruh urus setia bagi hadiah. Sebab cikgu boleh bagi, ada peraduan-peraduan kan, awak boleh dapat hadiah. Okey. Pelajar-pelajar aktif boleh kita bagi hadiah. Orang-orang macam ni yang kita nak bangun hari Ahad, kita nak belajar. Okey, insya-Allah cikgu doakan supaya semua boleh dapat A+. Doa cikgu tidak ada hijab. Okey, jangan risau awak Cina ke India ke, doa cikgu memang tak ada hijab. Mana tahu semua orang masuk kelas cikgu Cima, semua orang dapat A. Who knows? Okey, so kita dah habis kat sini. Sekarang kita pergi dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. Apakah tugas home guard semasa zaman darurat di Tanah Melayu pada tahun 1948? Sayang, bila dapat soalan begini, kita nak tahu apa? Tugas. Tugas siapa? Home guard. Mula-mula, kenapa pelajar tak boleh jawab? Sebab dia tak tahu home guard tu apa. Jadi, bila awak tak tahu, tu yang ke laut. Jadi, home guard ni siapa? Home guard ni adalah sukarelawan. Tulislah kat atas tu. Mana nak tahu? Tengok buku teks. Sukarelawan. Okey, mereka ini dilatih ala ketenteraan. Ala ketenteraan. Okey, mereka ni sukarelawan. Okey. Apa mereka buat? Apa mereka buat? Okey, cuba teka. Mereka buat apa? Bagi jawapan untuk saya. Saya yakin D. Anis. Saya yakin D. Cikgu, ambillah jawapan Anis. Terima kasih Anis. Memang tepat sekali. Keyakinan anda memang berhasil. Menghalang ubat-ubatan. Okey, memang betul. Dan menyekat bekalan makanan. Betul. Tepat sekali. Sayang, tetapi barang diingat. Ada lagi kita kena tambah. Kalau kita baca dekat situ, apakah peranan home guard? Okey, ada lagi. Tambah kat sini. Okey, mereka juga berperanan untuk mengamankan kampung. Okey. Kalau awak ada catatan, awak dah download, awak tulis terus ya. Dan juga mereka melindungi pekerja Lombong. Okey, pekerja Lombong biji timah. Okey, daripada serangan komunis. Okey, nampak? So dekat sini secara tak langsung, kalau awak kata konsep tu penting. Kalau kita tak kuasai konsep, kelaut lah nak. Jadi masa kita buat latihan ni lah kita akan berjumpa. Ingat home, ingat kampung. Ya, betul sayang. Pandai Siti Zara ni. Lindungi pekerja Lombong biji timah. Yes, perfect tu. Nampak? So ini yang kita nak buat, catatan-catatan ni. Kalau keluar, kalau dia takkan keluar pasal ubat-ubatan bekalan makanan, kalau dia tulis itu mengamankan kampung, kan? Mungkin dia boleh tukar. Jadi dekat sini, home guard ini, mereka adalah sukarelawan yang telah diberikan latihan ketenteraan. Ataupun mereka ni dikenali sebagai pengawal kampung. Macam kawan awak cakap tadi. Nampak? This is one part of cara British menangani ancaman komunis. Sukarelawan. Okay? Next question. Penggunaan kad pengenalan mula diperkenalkan pada 23 Julai. Mengapakah kad pengenalan diperkenalkan? Mengapa? Sebab. Sebab apa? Sebab kad pengenalan diperkenalkan. Okey, kad pengenalan diperkenalkan adalah untuk apa? Ceteka. Okey, ceteka. Kad pengenalan diperkenalkan untuk A, B, C. B, menggantikan pengenalan diri. B, A, mal, membantras komunis. C. Siapa yang jawab C? Saya peninglah cikgu, British ni baik ke tak? Alright. So sejarah ni sebenarnya dia ikut siapa yang tulis. Kalau nak cerita tu nanti PM tepi lah, panjang cikgu nak cerita. Okey, nanti kita PM tepi. Yang tu pilih PM tepi cikgu. Okey, so tengok dekat sini kenapa kad pengenalan diperkenalkan. Kad pengenalan diperkenalkan adalah untuk mengawal pergerakan penduduk.
Okey, ini memang terang dalam buku teks. Mengawal pergerakan penduduk. Okey, di selain itu juga untuk membezakan antara orang biasa dengan komunis. Okey, mengawal pergerakan penduduk. Alright. Next question. Apakah pasukan polis yang ditubuhkan untuk memerangi komunis? Pasukan polis ya sayang. Pasukan polis. Okey, pasukan polis, okey, di bawah pasukan polis ni, okey, dia di bawah item kalau dekat dalam undang-undang tu adalah tentang pemerkasaan pasukan keselamatan. Di bawah pasukan keselamatan kita ada pasukan polis, tentera dan sukarelawan. Sukarelawan tadi kita dah cover, home guard. Pasukan polis. Okey. Kalau untuk jawapan pasukan polis ni, okey, mari kita cuba, kita tengok. Okey. Vivi pun C, Naufal. Tak yakin pun betul juga. Kena yakin. Semua ni yakin. C. Siapa jawab D? Okey. C. Betul lah sayang-sayang cikgu, perfectos. Senoi prap cawangan khas. Okey, selalu kita berhenti kat sini. Betul? Selalu kita dapat jawapan, kita berhenti kat sini. Okey, hari ni cikgu nak suruh hampa semua. Tolonglah. Tolong Okey. Sekarang cikgu tukar pen Cikgu pakai pen merah, pen biru. Cikgu pakai inilah pen merah. Okey, home guard ni adalah sukarelawan. Tadi kita dah tengok kan. Sarawak Rangers ini dia adalah di bawah tentera. Sarawak Rangers ni adalah orang Iban. Okey. Senoi Prap ni apa? Senoi Prap adalah suku orang asli. Okey, suku orang asli Senoi dan juga Semai. Okey, membantu Cawangan khas ni adalah risikan. Okey. Di bawah polis, di bawah pasukan polis ada berapa Di bawah pasukan polis ada 6. Pasukan polis ni ada 6. Dekat sini dia baru tunjuk 2. So kita tulislah yang lagi 4 tu. Apakah yang lagi 4 itu? Okey, cawangan khas dah ada. Okey. Dia ada bawah pasukan polis ni dia ada special constable. Tulis kat situ. Special constable. Okey. Lepas tu kita ada polis hutan. Lepas tu kita ada polis wanita. Okey, dan satu lagi kita ada auxiliary. Polis. Nampak? So, kita tahu untuk pasukan polis ada 6 tapi ditanya kat sini. Okey, selalu kita jangan abaikan home guard, sukarelawan. Kita kena tulis supaya nanti kalau kita jumpa, bila kita belajar, inilah yang kita maksudkan nanti bila kita study cepat. Inilah dah. Okey? Apa? Auxiliary police. Bagus Vivi. Vivi tu anak murid saya. SMK Perempuan Taman Tali. Nanti awak kata belajar ingat huraian. Sambil jawab soalan, sambil belajar ingat huraian. Ya, betul sayang Muhammad. Baguslah Muhammad. Aktif hari ni. Saya rasa nanti urus setia saya suruh urus setia cari pelajar ni. Untuk diberikan sedikit token. Baguslah sayang. I'm so happy. Okey, kita kena cepat sikit lah. Okey. Yang ni. Yang ni cikgu nak minta jawapan dulu. Okey. 10 second. Baca. Baca dan apakah jawapan dia? Baca dan apakah jawapannya? Tak ada jawapan. Sedih. Nak, jangan macam ni nak. Come on. Muhammad Special Constable Polis Hutan. Okey. Yang ni apa jawapan dia? Jawe cakap D. Okey, terima kasih. Jawe cakap D. Cikgu ambil yang first lah. Hawa cakap D. Okey. Rupashini jawab D. Naufal jawab D. Veronica. Hai. Okey. D cikgu. Okey. Terbaik anakku sayang. Tepat sekali. Okey, memang jawapan dia D, menawarkan hadiah wang tunai dan melonggarkan syarat
kewarganegaraan. Okey, sekarang cikgu nak tanya, perang saraf tu apa? Okey, bagaimana, kat sini adalah cara okey, cikgu tukar pen lah. Asyik pakai pen color ni je. Okey, pakai color pink lah. Okey, bagaimana adalah cara? Okey, perang saraf. Perang saraf ni apa? Perang saraf ni apa? Perang saraf ialah, kena tulis kat atas ni. Usaha memenangi hati dan fikiran rakyat untuk memerangi komunis. Tanpa senjata ya, perang psikologi. Okey, dalam perang saraf ada berapa pecahan dia? Dalam perang saraf dia sebenarnya ada 7. Yang ada kat sini baru 2. So awak kena tulislah yang 5 tu. Pertama sekali, tulis kat sini. Mengadakan lawatan. Mengadakan lawatan. Yang kedua, memenangi kepercayaan orang asli. Nanti awak tengok buku lah. Nanti awak tengok buku tulis. Okey. Nampak? Mengadakan lawatan. Ada banyak pecahan, betul. Pecahan tu awak tulis kat tepi dia. Nanti bila awak belajar pasal perang saraf, kalau keluar exam, okey, kalau keluar dia tarik satu soalan tentang perang saraf, awak dah boleh jawab. Okey? Tarik satu, awak dah boleh jawab. Kalau awak tak tarik, awak dah tak boleh jawab. Nampak? Kalau dia tarik satu, awak dah boleh jawab. Maknanya kata semua berkaitan dengan perang saraf, dam dekat satu tempat. Okey? Nampak? Menawarkan hadiah wang tunai, syarat ke. Dekat sini sebenarnya perang saraf ada 7 cara. Ada 7 cara dalam perang saraf tu dia buat. Okey? So perang saraf tu apa? Cara memenangi hati dan fikiran rakyat. Cara memenangi hati dan fikiran rakyat. So, okey? Kalau pelajar, kenapa cikgu ni kejap pelajar, kejap murid? Sebenarnya murid, yang betul murid. Okey. Kadang-kadang cikgu guna calon. Okey, kadang-kadang pelajar lagi. Pelajar tu macam kakak dengan abang pengurusi tadi tu. Dia orang pelajar sebab dia masuk universiti kan, college kan. So kita panggil pelajar. Awak ni yang masih lagi muda remaja yang duduk kat bangku sekolah, kita panggil murid. Okey, selalu murid dia tak tahu perang saraf tu apa. Sebab tu kita tulis usaha memenangi hati dan fikiran rakyat untuk memerangi komunis secara psikologi tanpa senjata. So kita pun tulis kat sini. Nampak? Okey. Nampak? Dekat sini sebenarnya cikgu ambil soalan-soalan di bawah tu. Okey. Ni lagi satu adalah tentang rancangan BRICS. Okey. Rancangan BRICS merupakan langkah untuk memutuskan hubungan Parti Komunis Malaya PKM dengan Minyuan. Okey. Rancangan BRICS Minyuan. Ada 2 dekat sini. Ada 2 dekat sini. Rancangan BRICS dan juga Minyuan. Okey. Rancangan ini dilancarkan oleh siapa? B. Henry Geni, Muhammad D. Saya kunci D. Anis. Dodol. Veronica D. Semua yakinnya, tapi jawapan dia bukan D ya. Jawapan dia ialah B. Bola-bola api. Burger. Bukan dodol nak. Jangan tertipu. Nampak rancangan BRICS, terus kita pun bubuh BRICS. Inilah kita namakan cuai. Yakin sangat bubuh. Cikgu, dah rancangan BRICS, mestilah serodon BRICS. Hello, dia tanya dilancarkan. Okey, dia dilancarkan oleh Sir Henry Geni. Rodon BRICS ni, dia adalah pengarah operasi. Sir Rodon BRICS adalah pengarah operasi. Dilancarkan oleh Sir Henry Geni. Jangan tersilap, jangan tertipu, jangan termasuk dalam perangkap ini. Nampak tak anakku? B burger. Ya, betul burger. Tu pengarah. Ya, pandai Zarani. Naufal, yes, betul Naufal. Sir Rodon BRICS dilatih. Sebab itu kepada ni, sebab tu dapat soalan tulis macam ni. Nanti kalau keluar, awak tahu. Dia pengarah operasi dilancarkan oleh Sir Henry Geni. Edward Gen buat apa? Dia adalah gubernur tak jadi MU.
bentuk MU yang tak jadi. Sir Gerald Templar buat apa? Sir Gerald Templar ni perang saraf. Nampak tak? Sebab tu kita belajar, kita jangan lupakan semua. Walaupun jawapan tu salah, tulislah dia betul tu sebab apa. Okey. Kelas jawapan anakku. 1 markah hilang sudah. Itulah pasal. Itulah pasal. Nampak. Jelas tak anak-anakku sayang? Boleh ikut cikgu tak? Can you follow? Boleh ikut? Okey ke tidak? Okey ke tidak? Boleh, boleh. Untuk cikgu semua boleh. Allah, comel sangatlah Anis ni. Follow rapat-rapat boleh cikgu. Bagus. Kena follow rapat-rapat. Okey, kita dah settle benda ni. Tapi kita belum settle lagi 2 benda ya nak. Soalan ini masih lagi ada rancangan Briggs dan Min Wen. Okey, sekarang cikgu nak tanya rancangan Briggs ni apa? Okey, rancangan Briggs ni apa? Okey, cikgu tukarlah pen lain. Cikgu suka color. Kita pakai color. Pilih color susah. Okey, rancangan Briggs. Rancangan Briggs apa? Rancangan Briggs ialah memindahkan penduduk di pinggir hutan ke kawasan pertempatan baru, iaitu dikenali sebagai kampung baru. Bukan yang kat KL yang kau pergi makan nasi lemak tu, bukan dia nak. Okey, rancangan Briggs dia punya keywords memindahkan penduduk dari pinggir hutan ke kampung baru. Rancangan Briggs. Perang saraf tadi kita tengok perang saraf kan? Perang saraf buat apa sayang? Perang saraf buat apa sayang? Memenangi hati dan fikiran. Saya tak ada senjata. Sebab dia dah pakai senjata dekat pasukan keselamatan, dia pakai Sarawak Ranger Special, Berisikan, Senoi Prague, Home Guard. Jadi dia kata tibalah masa untuk dapatkan, kita kata kita kena main jiwa, beli jiwa rakyat. Jadi dia buat perang saraf. Okey, mengadakan lawatan, pergi tanya apa khabar, okey ke tidak. Okey, dekat sini ada kawasan hitam, kawasan putih. Kan. Okey, sekarang kita dah tahu rancangan Briggs. Sekarang Min Wen ni apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu Min Wen ni apa? Cikgu nak tanya untuk kampung baru tu pindahkan orang Cina saja ke atau sesiapa yang duduk di pinggir hutan? Orang Cina. Sebab pada waktu itu ramai kebanyakan orang adalah kebanyakan ahli PKM adalah majoritinya adalah orang Cina. So dia pergi cari dekat orang Cina ni nak dapatkan. Jadi nak memutuskan bekalan, Min Wen tu dia macam tali barut komunis. Ya betul sayang, Min Wen tu yang bantu komunis senyap-senyap. Betul. Dapatkan bekalan makanan dan ubat untuk komunis. Ya betul Naufal. Organisasi yang salurkan bekalan dan ubat dan makanan. Yes, perfect tu. Okay, perfect tu. Bagus anak-anakku sayang. Jadi kepada yang tak tahu, janganlah rasa bukan tak tahu jangan kongsi. Salah yang tu untuk berita-berita yang tidak benar. Okey. Min Wen ni kalau hampa tak tahu, tulislah. Min Wen adalah tali barut PKM untuk dapatkan makanan plus ubat-ubatan. Untuk dapatkan makanan dan ubat-ubatan. Okey. Lepas tu nak dapatkan juga nak dapatkan duit. Okey. So ini Min Wen. Jadi bila dah pindahkan orang-orang ni, pindahkan mereka, jadi tak dapatlah makanan, tak dapatlah ni. Sebab bila dah masuk kampung baru, okey, semuanya dicatu. Ada kad makanan, ada kad pengenalan. Jadi mengawal pergerakan. Ini salah satu cara untuk menangani ancaman komunis. Okey? Alright. Next. Okey, yang ni dah last ni. Ni dah last. Okey, ni bab yang ke-7 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Road to Independence. Okey, soalan ini agak famous juga. Okey, Okey, maupun dari segi esei maupun struktur. Okey, tapi cikgu buatkan dalam bentuk objektif dulu.
Okey, struktur essay ni semua kita tengok minggu-minggu yang akan datang. Okey. Bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. So dekat sini usaha, nampak nak? Usaha. Usaha. Ada berapa usaha sayang? Dia ada 2, 3, ada 4 usaha sayang. Ada 4 usaha. Okey. So dekat sini cikgu nak tengok dulu tentang CLC. Cikgu ambil tentang CLC saja. Okey. So kita tengok dekat sini. Tengok 2 soalan ini Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum CLC berperanan menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Okey, isu dekat sini, orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Peranan CLC mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Okey, apakah agensi yang telah ditubuhkan hasil cadangan CLC? Cepat ni. Ada anak yang baru, Clavina, Naufal, Suhaila. Okey. Tengok. Lagi, Amir. Amir pun ada. Lagi, Veronica, A. Vivi, Zarani, A. Semua A. Guna, A. Guna dengan Veronica antara anak murid saya yang sangat-sangat taat. Saya suruh mereka buat. Kalau betul lah Veronica tu yang daripada SMK Perempuan Taman Taling daripada kelas 5 teratai, memang dia betul-betul buat. Saya suruh mereka buat catatan, memang mereka betul-betul buat. Okey, dan result diorang pun baik. Untuk kertas 1, kertas 2 tak ambil tanda lagi. Betul cikgu, nampak dah muncul. Anak murid saya memang boleh detect anak murid saya. Okey, so dekat sini memang jawapan dia adalah bola-bola api. Bola-bola api pula. Lembaga Pembangunan Industri Desa, RIDA. Betul. Okay. Yang berikutnya, Jawatan Hubungan Antara Kaum ditubuhkan pada Januari 1949 menghimpunkan pelbagai pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Apakah peranan jawatan kuasa ini dalam isu pendidikan? Nampak? Dekat sini dia cerita tentang ekonomi. Ini isu ekonomi. Dekat sini isu pendidikan. So jawapannya, cikgu tengok cepat ni. Pantas anak-anakku sayang. Come on. Power. Muhammad. Tu dia A. Punya banyak lah. Dia bubuk. A cikgu. A lagi. Come on, meriahkan. Jangan spam saya punya ni. A cikgu. Rupa sini. Rupa sini ni adakah anak murid saya yang tingkat 4 tu. A plus pula Daniel Hekam. Kok mana? Saya tengok pengurusi majlis pun teringin. Betul nak? Pengurusi majlis pun teringin. Betul, pendidikan yang seragam. Okey. So dekat sini cikgu sebenarnya nak bagi tahu awak isu. Apakah isu dalam CLC? Selalu pelajar tak boleh ingat. Betul tak? Awak boleh ingat tak? Ada berapa isu dalam CLC? Bagus pengurusi majlis. Perfect tu. Inilah baru betul kepimpinan boleh teladan. Tengok dia orang pun pandai. 5 isu. Boleh ingat ke semua isu tu? Boleh ingat tak? Saya nak ambil balik sejarah. Pasal apa? Tak payahlah. Dah lepas dah masuk dah dekat College Cybertech. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Awak boleh ingat tak? Kalau awak boleh ingat, cikgu tak payahlah bagi mnemonic. Cikgu tak payah bagi kaedah. Kalau boleh ingat, tak payah cikgu bagi tahu. Hak tak boleh ingat, barulah cikgu bagi tahu. Nak tahu ke tak mau? Nak ke tak nak? Tak boleh. Vivi, nak kena dah ni. Ni siaran nasional tau. Ni siapa ni tulis? Naufal. Okey, Naufal. Yang ni tengok buku ke memang hafal Naufal? Sayang. Cikgu dah offer. Of course lah. Ada 2 cikgu dah offer. Okey, ada 2. Okey. Alright. Sekarang cikgu ajar. Bagi tahu je cikgu. Mestilah. Tapi kena jual mahal dulu. Kalau awak tak nak tahu, cikgu tak nak lah bagi tahu. Nak tahu tak? Formula dia. Sedia? Isu yang perlu diselesaikan oleh JHAK. Kalau keluarlah periksa, tengok wipe. Apa benda wipe ni cikgu? Tengok sini. Wipe tu bukan yang Okey, wipe tu apa? Okey. Tengok betul-betul. Yang ni ada keluar soalan periksa. Wipe. Wipe ni di sini adalah tentang kewarganegaraan orang
bukan Melayu. I, kedudukan. Allah, tulisan cikgu makin teruk. Istimewa orang Melayu. P ada dua je nak. P kita ada politik. P kita ada pendidikan. Yang ni cikgu tak pernah lagi buat. Ini baru ini formula baru. Puan Cukang, Polis Special Branch tu semua formula baru. Ekonomi. Allah, Ustaz tak boleh tulis kat tepi tu. Ustaz no. Cikgu. Okey, ekonomi. Okey, ekonomi. Nampak? Apa isu dia? Ada 5 isu. Why? Kalau boleh tulis benda ni, okey, awak satu perkara yang saya lihat pelajar-pelajar selalu risau. Kalau saya tengok dalam grup-grup, master-master group kan, pelajar akan tanya, kita mesti tulis fakta huraian contoh, kita mesti tulis fakta huraian contoh. Hello, sayang. Kau tak payah nak risau, awak tak perlu nak risau sangat fakta huraian contoh, fakta huraian contoh, fakta huraian contoh. Disebabkan kerisauan itulah yang langsung kau tak tulis. Salah ke kalau awak hanya mampu menulis fakta? Tak salah sayang. Okey? Sebaik-baiknya kita cadangkan pelajar tulis fakta huraian contoh. Tapi kalau awak tak mampu, awak hanya mampu fakta saja, kenapa nak sekat diri awak? Tulis je lah. Kalau fakta, tahu fakta, tulis je lah fakta. Okey? Jangan ambil tugas guru. Tulis je apa yang awak tahu. Okey? Cuma nanti cikgu akan explain lah untuk yang penulisan tu minggu yang akan datang. Simpan sikit. Minggu ni adalah untuk kita masukkan all the information. Okey, kita cari, catat, cepat. Okey. Cari, catat, cepat. Cari, catat, cepat. So bila kita cari maklumat, kita catat maklumat, jadi sebenarnya apa yang kita buat di kertas satu nak bantu kita. Okey, kita, kalau saya, pelajar saya lemah, saya tak terus bagi dia tulis. Saya akan suruh dia buat dulu objektif. Dengan cara inilah, mesti ikutlah buat catatan. Cari dulu. So bila dia confident, baru dia boleh tulis dengan sangat baik. Bila dia confident, dia akan boleh tulis dengan sangat baik. Percayalah cakap cikgu. Okey, ini adalah isu-isu yang perlu mereka selesaikan. Kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Okey, isu tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Isu tentang politik, isu tentang pendidikan, isu tentang ekonomi. Sistem pendidikan pada waktu itu berbeza-beza. Jadi bagaimana peranan mereka? Jadi itu yang kita buat satu sistem pendidikan kebangsaan. Ekonomi, orang Melayu ketinggalan. Jadi sebagai syarat memberi kelonggaran kepada kewarganegaraan, jadi ditubuhkan RIDA. Di sinilah datang dia pro and cons. Okey, sebab itulah kita adanya tolak ansur. Dekat chapter ini dia punya keywords adalah tolak ansur, perpaduan, tolak ansur, toleransi. Okey, dapat? Boleh? Dapat? Yang penting tak tidur masa exam. Yang penting tak biar bahasa kosong. Betul, saya hanya suka buat kebat je. Magdalene kena masuk kelas Cikgu Shima minggu depan. Okey, cikgu akan ajar Magdalene. Okey, cikgu akan ajar Magdalene. Okey, cikgu akan ajar Magdalene supaya Magdalene boleh tulis. Jangan Ami, yang penting tak tidur masa exam. Kadang-kadang tertidur nak, bukan sengaja nak tidur, kadang-kadang tertidur. Okey, Anis, yang penting tak biarkan paper kosong. Yes, that's true. Okey. So, ini antara-antaranya lah. Okey. So, ini adalah contoh cikgu nak tunjuk. Ini adalah contoh apa yang cikgu kata buat catatan. Ini adalah contoh dia. Yang dibuat oleh pelajar lah. Okey, ini adalah contoh Dia buat catatan. Ini cikgu bagi contoh pelajar form 1 cikgu. Bukan form 5 je suruh So saya sebab cikgu ajar sejarah form 1 sampai form 5. Jadi cikgu memang suruh semua pelajar cikgu. Saya nak tunjuk ni form 1 cikgu. Pun buat. So maknanya kata awak kena buat. Kena buat. Tak dapat tidak, kena buat. Okey, semua. Klavina betul. Semua masuk kelas cikgu minggu depan. Jangan lupa. Masuk. Ajakkan kawan, masuk. Meet Zoom ni boleh muat 1,000 orang. Masuk. Okey, free. Siapa nak pergi kelas free? Kalau biasa-biasa, kena bayar Cikgu Shima. Okey, so dekat sini cikgu doakan semua akan memperolehi A+. Cikgu harap ini bukan kelas yang pertama. Kita ada 3 lagi kelas yang berbaki. Please stay tuned with me. Okay, it is my pleasure to be with you on this Sunday. Okay, tahniah untuk anak-anak hebat cikgu. Okay, so cikgu nak bagi peringatan mesra lagi manja. Okay, hari ini kita ada dengan Ustazah Sharifah dan juga cikgu Hafisha, si cantik manis. Lawa cikgu ni. Confirm tak jemu mata memandang. Cikgu ni lawa. Okay, so
Cikgu Azman semalam. So kita ada Cikgu Maria dan juga Cikgu Suryati. That was yesterday. Okay. So hari ni selepas slot saya kejap lagi ada lagi. Okay. So saya buka kepada sesi soal jawab. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Do you have any question yang nak tanya cikgu? Ada tak siapa-siapa nak tanya cikgu soalan apa-apa? Ada soalan tak nak tanya saya? Do you have any question nak tanya cikgu? Ada tak soalan apa-apa nak tanya saya? Okey, tapi sebelum kita berakhir, cikgu nak minta tolong sikit je. Okey, cikgu nak minta tolong, saya akan letakkan di ruangan chat. Okey, di ruangan chat. Okey, to everyone. Okey, saya akan letak, saya minta awak semua tolong tulis pengalaman untuk pengalaman kelas bersama dengan Cikgu Shima. Okey, saya minta tolong dekat Padlet tu cikgu dah letak, please everyone. Okey, cikgu minta tolong sangat supaya cikgu boleh tahu kat mana nak baiki. Saya letak lagi sekali. Okey. So minta tolong sangat-sangat anak-anakku sayang. Okey, terima kasih banyak cikgu, semoga dipermudahkan. Terima kasih sayang. Okey, I need everyone untuk isi, untuk isi di Padlet so that I will get the feedback from all of you. Okay, so that apa yang awak nak belajar untuk next class, kita ada berbaki 3 lagi kelas. Okay, so pengerusi pun dah senyum-senyum. Okay, saya ada lagi 2 minit. Sesi saya ada lagi 2 minit, sabar ya nak. Okay, so ada soalan tak? Do you have any question nak tanya cikgu? Jangan tanya umur cikgu berapa, itu tak boleh tanya. Lain-lain boleh tanya. Okay, umur tak boleh tanya, ataupun nak tanya kenapa cikgu cantik sangat pun tak boleh juga. Tanyalah pasal sejarah je. Okay. So, alhamdulillah hari ni cikgu ada lebih kurang tadi dah cecah 170 lebih cikgu rasa. Okey, tulislah nama tak tulis spotting, tulis nama dulu, nama siapa. Janganlah tulis itu anonymous. Nama, cikgu nak tahu nama. Best, senang nak fokus. Saya dah boleh baca ni daripada sini. Saya dah boleh baca, saya dah boleh tengok. Okey, so jangan ingat cikgu tak tahu tulis saya kat situ. Lagi banyak awak tulis, lagilah semangat cikgu nak buat sharing dengan awak semua. So hari ni tengok cikgu ajar tadi. Okey, sabar, jangan tepuk tangan lagi. Sabar. Alah, pengerusi ni tak sabar. Sabarlah. Okey, so tadi cikgu ajar yang pasal MU, ada 2 mnemonic dekat situ. Lepas tu cikgu ada ajar wipe. Lepas tu cikgu ajar apa lagi. Awak jangan lupa print tengok cikgu bagi dalam bentuk PDF. Cikgu sendiri pun print semua kelas saya akan print puas cukang lah apa benda semua saya sendiri buat catatan sebab saya nak pergi kelas pun saya buat catatan. Walaupun ini makanan saya tetap buat catatan. See? Okay. So semua orang kena buat, okay? Tolong buat, okay? So we'll keep in touch. So tiap-tiap minggu jangan lupa temu janji kita bersama dengan Cikgu Shima. Okay, the one and only, super cute. Okay, back to you pengerusi majlis. Saya rasa macam tak ada soalan, mungkin terlalu faham ataupun tak faham langsung, cikgu pun tak tahu. Okay, saya harap-harap faham lah kot ya. Okay, that's all. Assalamualaikum. See you next week. Bye. Okey, ribuan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Shima bagi subjek sejarah kerana don't know. Yes, tak mengantuk sejarah. Ada segala perkongsian teknik dan cara menjawab yang sangat menarik. Saya tak mesti bergelak tadi. Diharap perkongsian tersebut akan memberi manfaat kepada semua pelajar yang bakal menduduki SPM 2021 pada bulan Mac 2022. Okey, saya ingin ingatkan kembali, para pelajar boleh mengisi kehadiran pada link Google Form yang diberikan oleh penganjur di ruangan chat box. Yes, dan tadi Cikgu Shima ada bagi link untuk korang isi feedback. So korang jangan lupa isi. Nanti boleh isi sekarang. Cikgu Shima tengah menunggu kau punya feedback tu. Kata korang tengok. Cikgu Shima dah senyum rasa tengok kau punya feedback. Yes. Okay. Jangan puji pengurusi Jadi dia tak ada bagi je. Okay, so kami masih sikit. Korang boleh, jangan lupa. Kau cakap pengerusi cantik. Masya Allah. Jangan tu abang kat sebelah punya tu. Jangan kacau abang sebelah punya.
Apa, kita ikut cikgu dia hari ni. Cikgu dia pun cantik, jadi kita kena cantik juga. Okay, so hari ni memang dah ramai dah pantun Upin Ipin pun ada. Okay, thank you so much kids for joining the class Thank you so much. Okay, alright. Sorry bang, ampun. Puan Hashimah pun cantik. Vivi tak apa, boleh dapat markah PBG lebih ya. Okay. Magdalene, tak mau macam ni sayang, tak mau macam ni sayang. Jangan. Kita kat sini nak hidup secara harmonis, tak mau macam tu sayang. Okay, so saya rasa di sini sahaja. Thank you so much everyone. Thank you so much kepada pengerusi majlis kita. Thank you so much kepada semua rakan-rakan guru saya yang berada pada hari ini to support me. Thank you so much. Anak-anak murid tersayang, okay. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih kepada Yayasan Impak. Terima kasih kepada Kolej Tinggi Antarabangsa Cyber cikgu sebut Cybertron pula. Cybernetic cikgu. Cybernetic. Oh, tiba-tiba cikgu pergi cakap Cybertron dah macam Megatron pula. Alright, so see you all next week. Okay, bye. Assalamualaikum. See you.